Anwar yang dulu bukanlah yang sekarang. Rahsia ni mungkin akan buat korang terkejut. Lepas tu korang dengar, korang kena make sure tau kawan-kawan korang semua tahu siapa sebenarnya Anwar Ibrahim ni. Jom aku reveal. Berkenaan martabat Islam, dulu korang mungkin terlepas pandang bahawa Anwar Ibrahim lah yang wujudkan Bank Islam ketika jadi Menteri Kewangan dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Selain itu, penubuhan Universiti Islam Antarabangsa UIA, Anwar lah yang menulis surat kepada Tun Abdul Razak ke beliau menjadi Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia untuk idea penubuhan Universiti Islam. Sekarang, apa yang Anwar lakukan untuk perkasakan Islam? Menaik taraf institusi Islam dengan memberi peruntukan 1.9 bilion ringgit untuk tahun 2024 bagi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam, di mana 220 juta ringgit untuk pembinaan institusi pendidikan Islam, 150 juta bagi penyelenggaraan dan naik taraf, 50 juta ringgit untuk allowance lebih 7,000 guru takmir, guru kafar, imam Bilal Siak dan lain-lain. Mengutamakan pendidikan. Dulu apa Anwar buat? Anwar buang Madis Safar dari silibus pelajaran kerana unsur khurafat. Perkenalkan budaya pemakaian tudung sebagai uniform sekolah, memasukkan subjek tasawuf ke dalam sukatan pelajaran dan menggubal dasar menghantar pelajar ke Timur Tengah. Sekarang, beliau perkenalkan hadis 40, memperuntukkan 70,000 untuk menaik taraf tandas, memperuntukkan peruntukan besar untuk sekolah daif, mengurangkan beban guru dan banyak lagi. Lawan korupsi. Dulu Anwar pernah dipecat pada tahun 1998 ketika menjadi Timbalan Perdana Menteri di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad disebabkan beliau melawan korupsi. Sekarang Anwar tidak campur tangan urusan mahkamah berkenaan dengan kes rasuah. Malah beliau memberikan kuasa penuh pada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk memantau semua pemimpin kerajaan tanpa sebarang campur tangan. Hubungan baik dengan negara luar. Dulu Anwar kerap berjumpa dengan pemimpin dari negara luar seperti Erdogan, Imran Khan, pemimpin Indonesia dan lain-lain. Sekarang Anwar masih berbaik dengan pemimpin-pemimpin ini, malah dengan lebih ramai pemimpin lain sehinggakan impaknya lebih banyak pelaburan yang masuk ke dalam negara. Buktinya sejak jadi Perdana Menteri, sebanyak 347 bilion ringgit jumlah pelaburan ke atas Malaysia. Jadi Malaysia boleh nampak tak wajah susuk tubuh bernama Anwar Ibrahim ini bagaimana? Buktinya sebelum menjadi Perdana Menteri pun beliau dah lakukan perkara tersebut dan selepas menjadi Perdana Menteri beliau tetap teruskan. Malah ditambah baik. Lihat Datuk Seri Anwar apa jadi kepadanya. Saya tangkap, saya tahu masuk dalam tahanan. Semua orang nampak kan? Saya tangkap Datuk Seri Anwar. Dan bukan ada sebab-sebab apa pun, tak ada sebab apa pun. Bukan ada kesalahan apa pun yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar. Tak ada langsung. Sebab itu, ini adalah satu kezaliman. Ini adalah satu kezaliman. Ini adalah satu kezaliman. Supaya Datuk Seri Anwar bin Ibrahim diberi pengampunan sepenuhnya dan dianggap sebagai seorang yang tidak pernah melakukan apa-apa kesalahan serta diberi pembebasan sepenuhnya. Allahu Akbar. Sehubungan itu, tak adalah urusan dokumen-dokumen sebab Datuk Seri tak ada salah. Maknanya kita cuma menyampaikan mereka adalah disangkakan dan setiap sebagai seorang yang merdeka tak ada salah. Di hatiku lakarkan sebuah impian yang aku namakan harapan. Apabila ku Sebenarnya apa sih dosa Anda terhadap Datuk Mahathir ini sehingga dia begitu marah pada Anda? Andi harus tanya dia. Betul juga ya. Banyak yang menduga kemarahan Datuk Mahathir kepada Anda karena pada dasarnya Anda tidak sabar untuk segera mengambil alih kekuasaan dari Mahathir. Apa betul itu? Saya sabar dari sudut menunggu. Saya tidak sabar dengan penipuan, kerakusan dan korupsi yang keterlaluan. Bila berbilion dolar diangkut, dirompak di depan mata saya, kok saya Menteri Keuangan. Uangnya keluar, masuk, kan saya lihat. Jadi saya tak sabar untuk itu. Jadi saya terpaksa menasihatkan beliau. Jadi itu persoalan di mana
mungkin Pak Mahathir merasa Anda sudah menjadi gangguan bagi dia. Dia, keluarganya dan kroninya. Nah, ketika akhirnya Anda turun ke jalan melakukan demonstrasi ya, kemudian ditangkap, ada yang bilang Anda diperlakukan dengan kasar oleh polisi waktu itu. Apa betul? Ya, malam saya ditangkap tanggal 20 September, sejurus 11,5 jam masuk dalam lokap polisi, terus ditutup mata dan digari tangan. Kemudian saya dipukul teruk, pengsan dan tidak sadarkan diri. Kenapa sampai Anda dipukul? Bukankah Anda pejabat tinggi di negeri itu? Ya, tapi kan kita bicara dengan orang yang separuh siuman. Karena orang yang agak waras akalnya mustahil akan perlakukan. Bukan saja kepada seorang pemimpin, rakyat biasa tidak boleh apa-apakan begitu. Ada salah, hadapkan mahkamah, tunjukkan bukti, dan biar mahkamah yang adil memutuskan. Tapi ini menunjukkan bahwa sistem itu sudah bobrok, sudah korup dan rusak. Kalau seorang pemimpin boleh diapa-apakan begitu, apalagi rakyat biasa, apalagi orang TKI, itu dipermainkan. Anda jangan manas-manasin saya dong. Tapi ini yang benar, Andi, ini yang benar. Jerung rasuah diburu sampai lunyai. Bagi yang melalui perjuangan reformasi 1998 pasti mengetahui bagaimana seorang bekas Perdana Menteri bagi rada Selangor tak perlulah cover-cover. Tun Mahathir Mohamad telah dituduh menggunakan dana Petronas untuk menyelamatkan syarikat anaknya hingga menyebabkan Petronas rugi RM500 bilion. Jom kita dengar apa yang PMX pernah cakap. Kalau betul nak selamatkan Melayu, saya nak bagi tahu pembesar-pembesar Tun dan tansi-tansi yang kaya-kaya ini begini. Betul nak tolong Melayu? Ya. Yang kamu ambil berpuluh-puluh bilion untung, bagi setengah pada orang Melayu besok. Konsisten dari tahun 1998 hingga sekarang. Malah PMX sendiri pernah membuat laporan polis berkenaan kekayaan Tun Daim pada 30 Julai 1999. PMX telah mengatakan Tan Sri Halim Saad, Tan Sri Tajuddin Ramli dan Tan Sri Wan Azmi Hamzah telah menjadi pemegang amanah saham buat Tun Daim. Malah ada sepucuk surat dari Tan Sri Halim Saad yang merupakan dahulu pemilik Renong dan juga Tan Sri Tajuddin kepada Tun Daim berkenaan saham yang bernilai berbilion ringgit. Tan Sri Tajuddin sendiri mengakui bahawa Tun Daim dan Tun Mahathir memang memainkan peranan dalam menentukan harga saham. Buktinya, jom dengar apa Tan Sri Tajuddin cakap. Beritahu kepada saya kena beli. Saya kena sebut nama. Tun Daim beritahu kepada saya bahawa saya mesti beli MAS. Saya kata, kalau saya nak cakap dengan dia, kalau nak beli MAS, harga RM3 lah. Oh, mana boleh RM3? Saya kata, okey. Satu hari tak nak, diam. Next day, Daim kata, no, RM8. Lepas kata RM8, saya diam lah. Saya kata, saya tak boleh beli. Lepas tu baru keluar, you don't say no to Prime Minister. SPRM telah memulakan siasatan terhadap Tun Daim dengan menyita Menara Ilham. Kamu curi harta rakyat aku akan cari kamu sampai mana. PMX memang konsisten dan apa dia cakap tu memang dia buat ketika kempen PRN lepas. Malah ketika ucapan akhir pada tahun 1998, PMX juga mengatakan sejarah Nelson Mandela yang menunggu 26 tahun untuk menghukum penjenayah rasuah. Jangan lupa, di apartheid di selatan Afrika, Mandela tunggu 26 tahun. Mana-mana pegawai polis yang kejam, dia siasatkan dihukum. Jerung perasuah yang menjadi punca hutang Malaysia tinggi sebenarnya sedang diburu. Setelah 25 tahun menanti, akhirnya impian abang tu pada 14 April 1999 ketika PMX dipenjarakan isu rasuah yang akhirnya dibebaskan pada tahun 2004 bakal menjadi kenyataan.